Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah kita bertemu sekali lagi. Hujan lebat kat luar tu, minta maaf kalau suara tenggelam timbul sedikit. Apa pun alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi rahmat, Allahumma shayyiban nafi'an insyaallah. Mudah-mudahan Allah bagi hujan yang bermanfaat kepada kita semua insyaallah. Okey, Toyib, apa pun alhamdulillah selamat kembali kepada pertemuan kita, program kita shortnya Al-Quran. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu sekali lagi. Okey, hari ini kita nak bincang, sebelum tu saya nak minta tolong kepada sahabat-sahabat untuk jangan lupa untuk subscribe channel kita ini Al-Biqain Training Center kalau belum berbuat demikian, dan juga minta tolong tekan notification dan juga like dan share video ini seluas-luasnya sekiranya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rasakan bahawa video ini ada manfaat. Okey, hari ini kita nak lihat kepada perkataan yang berikutnya. Yang kita nak lihat, kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Jadi kali ini kita nak lihat pada perkataan syayatinihim. Kalau dalam English, kalau tuan-tuan lihat kat sini, dia kata dia evil ones. Dia evil ones. Maksudnya syaitan-syaitan mereka. So ayat ni berbunyi ayat 14, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okey, apa maksud pada ayat ini kalau kita lihat pada dalam tafsir Misbah? Maksud dia adalah dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahawa kami telah beriman, dan bila mereka pergi menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanyalah mengolok-ngolok sahaja, main-main je, buat tipu daya sahaja. Jadi kita tahu bahawa perkataan, kita nak lihat pada perkataan syayatinihim ni asalnya daripada perkataan apa? Okey, itu dia kita nak lihat sedikit sebanyak. Tapi secara ringkas kita tahu bahawa orang munafik ni dia berpura-pura, maka di hadapan orang beriman dia kata dia beriman, bila berada dengan ketua-ketua mereka, syaitan-syaitan mereka, dia buat apa? Dia kata dia tidak beriman. So mereka ini adalah talam dua muka, mereka berpura-pura. Jadi kita nak lihat seterusnya, kita nak lihat kepada perkataan syayatinihim ini. Okey, insya-Allah. Tanpa kita lengahkan masa, kita lihat terus rujukan utama kita, itu tafsir Misbah. Okey, tuan-tuan, puan-puan, kita lihat kata penulis tafsir Misbah ni, dia kata penamaan orang-orang derhaka atau pemimpin-pemimpin kaum munafikin dia namakan dengan syayatin. Dia adalah jamak daripada syaitan. Untuk menggambarkan betapa derhakanya mereka, kedurhakaan mereka ni telah mencapai puncak dia. Sehingganya dahaka tersebut tidak terbatas pada diri mereka saja, tapi telah menyentuh orang lain. Jadi tuan-tuan kena faham, kalau kita buat jahat, tak semestinya kita syaitan lagi. Tapi bila kita ajak orang lain buat jahat, maka kita akan jadi syaitan. Itu asas dia. Okey, jadi memang secara umum, kata penulis tafsir, kata syaitan difahami sebagai semua yang membangkang, baik dia jin maupun manusia, dan dia ajak kepada kedurhakaan. Maksudnya dia ajak untuk mendahaka kepada Allah SWT. Bila seseorang, kata penulis tafsir, sekadar derhaka, dia tak ajak orang lain untuk buat seperti mana yang dia buat, maka dia belum lagi wajar untuk dinamakan sebagai syaitan. Jadi kata syaitan ini boleh jadi, kata penulis tafsir, terambil daripada kata akar kata syaitana, huruf shin, huruf ta, huruf nun. Syaitana yang asal dia bermaksud jauh, kerana syaitan itu telah menjauh daripada kebenaran atau menjauh daripada rahmat Allah SWT. Dan boleh jadi dia juga terambil daripada kata syata dalam erti melakukan kebatilan atau terbakar. Sikit saya nak tambah pandangan saya sendiri. Bermakna kalau dia ini syaitan, dia bukan sahaja seperti mana kata penulis tafsir tadi, dia jauh daripada kebenaran, bahkan dia menjauhkan orang lain daripada kebenaran. Jadi ada dua makna di sini, ada perkataan syatana bermakna jauh, dia menjauh, ada syata bermakna melakukan kebatilan atau terbakar. Bahkan kata penulis tafsir, dan sekian ayat-ayat Quran yang lain, demikian pula daripada hadis-hadis Nabi, penulis yakni penulis tafsir ni berkesimpulan bahawa kata syaitan tidak terbatas pada manusia atau jin, tapi juga dapat bererti pelaku sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan
atau sesuatu yang buruk dan tercela. Bukankah syaitan merupakan lambang kejahatan dan keburukan? Kata penulis tafsir, bukankah Al-Quran menamai ular dengan syaitan sebagaimana firman-Nya ketika menjelaskan satu pohon di neraka, tal'uha ka'annahu ru'usu asyayatin, mayangnya seperti kepala syaitan, surah As-Saffat ayat 65. Jadi penggunaan kata ila pada firman-Nya wa idza khalau ila syayatinihim, yang bermaksud dan bila mereka menyendiri kepada syaitan-syaitan mereka, penggunaan kata tersebut untuk memberikan makna tambahan pada kata khalau yang pada mulanya bererti menyendiri. Jadi makna tambahan tersebut adalah pergi, yakni mereka pergi menyendiri ke satu tempat khusus di mana mereka sering berkumpul. Mana itu kemudian melahirkan kesan bahawa penemuan orang-orang munafik itu dengan kaum beriman tidak sesering pertemuan dengan rakan-rakan mereka kaum munafik. Maksudnya mereka bersama dengan orang tidak beriman tu kadang-kadang, orang beriman tu kadang-kadang, tapi mereka sering bersama dengan syaitan-syaitan mereka, di makna pemimpin-pemimpin mereka. Sebab pemimpin-pemimpin mereka inilah yang menghasut mereka ini supaya menyembunyikan kekafiran mereka dan berpura-pura untuk beriman. Wallahu a'lam. Mereka yang mempengaruhi supaya mereka ini ragu-ragu dengan apa yang ada pada orang Islam. Jadi jika diamati redaksi yang digunakan orang-orang munafik yang diabadikan oleh ayat ini, kata penulis tafsir, terbaca bahawa ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka kata, kami dah beriman, tanpa menggunakan kata yang mengandung makna penguat. Tetapi ketika mereka menyeri kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya, ada taukid kat situ, kami bersama kamu, kami hanyalah pengolok-olok. Di sini mereka menggunakan kata penguat, itu sesungguhnya. Jadi kata penguat biasanya digunakan terhadap bicara yang ragu. Dan kerana itu di sini secara sepintas seharusnya digunakan ketika berhadapan dengan orang mukmin. Sepatutnya dia kena cakap kepada orang mukmin, kerana mereka lah yang meragukan sikap dan ucapan kaum munafikin. Berbeza dengan rakan-rakan mereka yang tentu saja lebih percaya kepada para munafik pengucap kata-kata di atas. Jadi beliau ambil perkataan Al-Zamakhsyari, tidak adanya kata penguat dalam ucapan kaum munafikin kepada orang beriman kerana tujuan utama mereka hanya menyampaikan keimanan mereka. Apatah lagi kata Al-Zamakhsyari, mereka tak mampu mengucap lebih daripada apa yang mereka ucapkan di hadapan kaum beriman kerana mereka sedar bahawa itu tidak berpengaruh bagi kaum beriman. Sedang penggunaan kata penguat ketika mereka berhadapan dengan rakan-rakan mereka, maka hal tersebut disebabkan kerana mereka ingin menekankan pentingnya informasi serta ketulusan mereka mengucapkan apatah lagi tersebut dia memberi kesan terhadap rakan-rakan mereka. Wallahu a'lam, itu antaranya. Baik. Wallahu a'lam, mungkin ada ada ulama yang tidak bersetuju, tetapi kita tidak membincangkan dengan lebih lanjut. Cumanya kata Ibn Ashur, dia kata bila mereka menggunakan kata penguat, boleh jadi mereka membangkitkan kesan keraguan di dalam benak pembicaranya. Padahal boleh jadi ketika itu kesan tersebut belum muncul. Ini menunjukkan betapa kaum munafikin benar-benar lalai dalam kemunafikannya. Sebaliknya, kerana mereka bermuka dua di hadapan kaum muslimin, maka timbul keraguan di kalangan rakan-rakan dan pada pemuka mereka. Keraguan itu mengundang kata penguat. Jadi sebenarnya mereka ini, kalau mengikut Ibn Ashur pula, berbeza sikit dengan pandangan Az-Zamakhsyari tadi. Dia kata bukan tujuan dia menguatkan ini sebenarnya sebab sebenarnya mereka sini ada ragu-ragu. Mereka sendiri bila mereka duduk dengan orang Islam, mereka rasa macam nak beriman. Mereka kembali kepada orang kafir, mereka rasa macam tak nak beriman. Jadi mereka ragu-ragu, mereka ada penyakit dalam diri mereka. Maka orang-orang seolah-olah orang-orang kafir ni pelik. Kau dengan kami pun kamu kawan, dengan orang Islam pun kamu kawan. Jadi apa sebenarnya status keimanan kamu ni? Adakah kamu benar-benar beriman? Maka mereka jelaskan untuk menyatakan bahawa mereka masih lagi kafir supaya mereka dapat tempat di kedua-dua pihak. Itu kita kata dalam dua muka. Wallahu alam. Sekian sahaja perbincangan kita. Insya-Allah perkongsian kita yang ringkas ini. Kalau ada manfaat, sila sebar-sebarkan dan tolong subscribe. Kalau boleh kita nak 100 subscribers, kurang-kurangnya kita boleh tukar link itu kepada nama channel, iaitu Al-Biqai Training Center. Wallahu alam. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.